Selamat sejahtera. Saya Cikgu Maizan Abdul Wahab dari SMK Kota Masai ingin membentangkan inovasi yang bertajuk Daun Hikmah. Sedikit sebanyak sinopsis berkaitan inovasi ini, iaitu pembezaan atau kalkulus sering menjadi inggawan ngeri bagi pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Pembezaan juga menjadi tajuk sukar yang memerlukan daya pemikiran yang kreatif dalam menyelesaikan sebarang bentuk permasalahan. Bagi pengetahuan semua, pembezaan ini adalah tajuk dalam matematik tambahan tingkatan 5 KSSM. Dalam topik pembezaan ini, terdapat nilai maksimum atau minimum atau melibatkan titik maksimum dan minimum. Dalam topik ini merupakan sebahagian yang sering menjadi masalah kepada pelajar. Jadi, melalui aktiviti pemikiran kekunci MBPK dan Daun Hikmah, ianya diharap boleh membantu pelajar menangani masalah dengan lebih mudah dan cepat, di samping menjadikan pelajar lebih bermotivasi, meningkatkan kecerdasan serta kepekaan pelajar. Okey, objektif inovasi ini adalah pertama, menyelesaikan masalah maksimum dan minimum dalam kalkulus. Yang kedua, menimbulkan minat dan kreativiti pemikiran dalam matematik tambahan. Dan seterusnya meningkatkan tahap penguasaan topik pembezaan. Okey, kumpulan sasaran yang saya sasarkan adalah pelajar yang mengambil subjek matematik tambahan, iaitu seramai 57 orang, di mana lelaki 22 orang, perempuan 35 orang. Okey, kita lihat sedikit sebanyak latar belakang inovasi ini. Okey, pertama, kalkulus merupakan tajuk yang diajar di tingkatan 5 dalam sukatan baru KSSM. Kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai topik ini disebabkan aras kesukaran yang tinggi. Penentuan nilai maksimum atau minimum atau berfokuskan titik minimum atau titik maksimum adalah sebahagian daripada aplikasi pembezaan dalam masalah seharian. Nilai-nilai maksimum atau minimum yang berlaku dalam kuantiti seperti luas, isi padu, jisim, jejari, panjang, luas permukaan serta ketinggian sukar untuk ditentukan hingga menyebabkan bahagian ini tidak diminati oleh sebahagian besar pelajar yang mengambil matematik tambahan. Okey, isu atau masalah sebelum pelaksanaan inovasi. Apa yang saya nampak sebagai guru matematik tambahan adalah yang pertama, tidak memahami langsung maksud ayat dan menjadikan pelajar lebih keliru. Yang kedua, kebanyakan pelajar sederhana dan lemah juga sukar untuk membuat pengecaman apakah topik yang berkaitan dengan soalan ini. Kegagalan dalam membuat penentuan rumus yang sesuai dengan kehendak soalan juga menimbulkan rasa bosan kepada pelajar dan seterusnya mengabaikan soalan yang berkaitan dengan maksimum atau minimum. Okey, soalan-soalan yang dikemukakan kebanyakannya pula meliputi ayat yang membuatkan pelajar begitu sukar untuk memahami kehendak soalan dan mengeluarkan fakta-fakta penting bagi menyelesaikan masalah yang diberi. Saya juga lihat pelajar tidak berupaya untuk menukarkan perkataan atau ayat bahasa kepada bentuk ayat matematik yang relevan. Selain itu, sukar untuk mengingati konsep seperti kecerunan garis melengkung
dan isi padu serta luas bongkah-bongkah seperti silinder, sfera, tangki dan pepejal lain. Kita lihat huraian inovasi bagi daun hikmah. Bahagian A meliputi bahan dan kos. Inovasi ini tidak memerlukan bahan atau kos. Bahagian B, kunci awajah, iaitu pelajar perlu mengingati istilah dan simbol kuantiti seperti luas, isi padu, jejari dan juga ketinggian. Untuk bahagian C, pelajar juga perlu memahami kekunci MBPK yang digunakan dalam aktiviti daun hikmah itu. Okey, kita tengok konsep asas pemikiran daun hikmah. Ini dia daun hikmah. Okey, bahagian pertama, tangkai daun. Bahagian kedua, hujung daun. Bahagian ketiga, atas daun. Bahagian keempat, bawah daun. Dan bahagian kelima, tulang daun. So, ada 5 bahagian dalam daun hikmah ini yang kita fokuskan. Okey, mari kita lihat bagaimana kekunci MBPK dalam penggunaan daun hikmah ni. Jadi bahagian hujung daun, tangkai daun, kita fokuskan kepada nilai maksimum. Bahagian hujung daun, kita fokuskan kepada nilai min, iaitu M. M meliputi maksimum di bahagian tangkai daun dan juga minimum di bahagian hujung daun. Konsep M, iaitu nilai atau titik maksimum yang perlu dicari. Okey, untuk untuk simbol B, kita letak di bahagian atas daun, di mana pelajar perlu lakukan pembezaan terhadap X dan tentukan fungsi kecerunan. Okey, ini bahagian tulang daun. Kita letak simbol P, di mana pelajar perlu cari titik pusingan X atau Y bila fungsi kecerunan sifar. Titik pusingan atau titik pegun. Okey, untuk bahagian bawah daun, kita letak nilai K, iaitu perlu lakukan pembezaan kedua dan uji titik nilai X sama ada titik pusingan, sama ada ia negatif atau positif. Jika titik pusingan tu bernilai positif, maka kita akan dapat nilai minimum. Dan titik pusingan bernilai negatif, maka kita akan dapat nilai maksimum. Merujuk kepada anak panah merah di maksimum dan juga anak panah merah ni. Ini menunjukkan pada nilai kecil dan besar. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan yang melibatkan penggunaan daun hikmah ni. Contoh, diberi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 13. Tentukan koordinat titik pegun bagi lengkung ini dan seterusnya tentukan sama ada titik itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Jadi kalau tengok soalan, kebanyakannya pelajar tidak tahu nak mula daripada mana, kenapa, macam mana nak tentukan. So dengan istilah titik maksimum atau minimum, pelajar akan ingat ini adalah kita boleh gunakan konsep daun hikmah. Ini contoh penyelesaian pelajar yang telah dibuat oleh pelajar menggunakan konsep daun hikmah ni. Iaitu konsep M, B
PK. M untuk nilai maksimum dan minimum di kedua hujung daun. B ke atas daun, tulang daun P dan bahagian bawah daun K. Ini pelajar yang kedua telah menggunakan konsep daun hikmah untuk penyelesaian masalah di atas. Daripada hasil tugasan pelajar, saya dapati bahawa pelajar dapat membuat pengecaman peringkat awal teknik penyelesaian soalan. Maksudnya, pelajar tengok dah boleh cam dah dia nak guna teknik apa untuk selesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pelajar dapat mengenali langkah-langkah dengan lebih mudah menggunakan teknik daun hikmah. Dan yang ketiga, pelajar boleh mengawal kerja-kerja pengiraan dengan baik, tidak menyimpang kepada bentuk-bentuk yang lain. Pelajar juga dapat menguasai soalan dengan lebih cekap dan tepat. Jadi, seterusnya penggunaan daun dapat memberikan satu inspirasi dan ketenangan minda kepada pelajar dalam menangani soalan-soalan yang lebih sukar. Jadi kesimpulannya yang pertama, jadi penggunaan pemikiran daun hikmah ini diharap dapat membantu pelajar dalam penyelesaian yang melibatkan masalah minimum dan maksimum sama ada bagi titik atau nilai yang dicari. Nilai yang dicari sama ada nilai maksimum atau nilai minimum. Yang kedua, sifat serta kedudukan titik-titik yang dicari dapat ditentukan dengan lebih tepat dan mudah. Sesungguhnya ia sedikit sebanyak dapat memberi ruang pemikiran dan memandu pelajar ke arah kerja-kerja pengiraan yang betul dan teliti. Biasa itu saja daripada saya pembentangan untuk daun hikmah. Sekian, terima kasih.